Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang memurid, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita meneruskan topik dalam unit 11 iaitu Hang Tuah Laksamana Terbilang. Sudah pasti sebelum ini memurid telah mempelajari berkaitan tokoh-tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melaka iaitu Bendahara Tun Perak. Dan dalam pembelajaran yang lepas, kita telah memahami bahawa Melaka menjadi sebuah kerajaan yang kuat, masyhur dan hebat pada zamannya kerana kebijaksanaan, kehebatan tokoh-tokoh terbilang seperti Tun Perak dan juga sultan-sultan terdahulu. Termasuklah para miswara yang mula menubuhkan kerajaan Melaka ini. Jadi bagi topik yang kita akan belajar sekarang ini iaitu Hang Tuah Laksamana Terbilang, pada pelajaran yang lepas, yang baru lepas kita telah pelajari iaitu kita telah mengetahui latar belakang ataupun riwayat hidup Hang Tuah dari mula kecil sehinggalah dia dilantik sebagai Laksamana dan menjadi seorang tokoh yang amat berjasa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan kehebatannya tercatat dalam sejarah ataupun yang terpapar dalam muzium di Melaka dan menjadi pengajaran ataupun panduan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Okey murid, sebelum kita pergi kepada pelajaran yang seterusnya, mari kita lihat standard pembelajaran ataupun objektif yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini melalui standard pembelajaran 5.4.2. iaitu di akhirnya murid dapat menjelaskan kualiti diri Hang Tuah sebagai Laksamana Terbilang. Untuk ingatan murid-murid, sebelum ini telah dimaklumkan ataupun telah diberitahu bahawa jawatan-jawatan yang disandang dalam pemerintahan pada zaman Kesultanan Melaka, dia disokong oleh bukan saja oleh sultan sultan sebagai ketua kerajaan, tapi disokong oleh pembesar-pembesar. Kalau dibandingkan pada zaman sekarang, pembesar-pembesar ini diibaratkan sebagai menteri. Dan jawatan yang paling rapat ataupun yang paling dekat dengan sultan ialah bendahara. Bendahara ibarat sekarang ni macam Perdana Menteri lah. Dan Laksamana ni juga ada peranan-peranannya dalam pemerintahan, iaitu Laksamana. Kalau ikut jawatan Hang Tuah ini sebagai Laksamana, dan kalau nak dibandingkan sekarang ibarat seperti Menteri Pertahanan lah, yang menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Jadi itulah sedikit sebagai imbas kembali pelajaran yang lepas berkaitan tugas pembesar ataupun tanggungjawab yang dijalankan oleh pembesar-pembesar dalam membantu pentadbiran kerajaan Melayu Melaka. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita faham dahulu apa yang dimaksudkan kualiti. Kalau sebelum ni murid pergi ke kedai membeli barang, tentu membeli barang yang nak kita beli itu contohnya pensel yang boleh digunakan ataupun tahan, ataupun dia ada ciri-ciri yang lebih hebat daripada jenis yang sama, pensel yang sama. Jadi kualiti itu letak pada barang itu. Mungkin harga dia mahal sedikit tetapi ada kualiti, mungkin ketahanannya dan sebagainya. Jadi kualiti yang ditunjukkan pada diri seseorang ini ialah kita lihat dari segi nilai karakter. Karakter ni apa yang dia tunjukkan, cara dia bercakap, cara dia bergaul, cara dia berhubung dengan orang lain, sikap dia, sikap yang baik, cara dia berfikir, berfikiran positif dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang lah, seseorang kita lah. Jadi kita pun boleh bandingkan kualiti rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, siapa yang dekat di sekeliling kita, jiran dan sebagainya. Jadi kalau dalam pembelajaran kali ini dilihat bahawa Hang Tuah ni mempunyai kualiti diri yang tinggi berbanding orang lain, melebihi daripada orang lain. Sebab itu dia disebut sebagai tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita lihat satu persatu kualiti diri Hang Tuah. Ini gambar kalau murid masih ingat bahawa Hang Tuah ini sebenarnya ini sebagai ilustrasi lah. Gambar bukan gambar sebenar, tapi nak menyatakan bahawa Hang Tuah ini sebenarnya hidup dia adalah hidup yang sentiasa berpegang pada nilai-nilai baik, iaitu sahabat yang baik. Jadi daripada kecil hingga dewasa mereka bersahabat.
Kita ni perlu bersahabat, berkawan. Dan sahabat yang baik tentulah menjaga sahabat-sahabatnya, selalu menasihati sahabat-sahabatnya. Kalau ada sebarang masalah, kita orang yang pertama yang membantu sahabat kita. Okey, kualiti yang pertama, Hang Tuah ni seorang yang bijaksana. Bijaksana, bijak ni dari segi pemikiran otak kita. Jadi apa yang dikatakan bahawa Hang Tuah ini seorang yang bijaksana? Kebijaksanaan ketika bertarung menggunakan keris Damansari ini ada kaitan dengan kualiti kehebatan di dalam ilmu persilatan. Jadi keris yang diguna pakai itu ditunjukkan bahawa dia bukan sewenang-wenangnya, bukan ada keris, ada sesuatu yang hebat, kita guna sewenang-wenangnya. Nak bunuh orang je, suka-suka hati, tak. Jadi Hang Tuah dia pandai mengawal dan pandai menggunakan kelebihan yang ada pada diri dia untuk kebaikan semua orang. Okey, yang kedua, kalau dilihat sini, Hang Tuah hebat dalam ilmu pendidikan. Maksudnya ilmu pendidikan yang awak belajar sekarang lah. Sekarang, siapa yang ada mahir dalam melebihi 2 jenis bahasa? Kita nak mahir 2 bahasa pun susah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi Hang Tuah ketika itu telah menguasai 12 jenis bahasa. Secara logiknya, kenapa Hang Tuah ini mahir 12 jenis bahasa? Kerana kemasyhuran Melaka pada waktu itu bila semua orang luar, pedagang-pedagang luar daripada negara China, India, Arab datang ke Melaka untuk berdagang, berniaga. Jadi dalam masa yang sama, Hang itu tentu diambil kesempatan belajar bahasa Cina, bahasa Arab, mungkin bahasa Portugis, bahasa Melayu sudah pastilah, dan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Hasil daripada impak daripada kehadiran mereka ke negeri Melaka untuk berdagang. Itu sebabnya. Sebab itu juga Hang Tuah bila ada utusan ke luar negara untuk mengeratkan hubungan diplomatik, contohnya China, dia akan bersama rombongan. Hang Tuah akan antara orang yang mengetuai selain pada bendahara untuk berunding dan sebagainya. Jadi ini kehebatan ataupun kebijaksanaan Hang Tuah. Okey, seterusnya kualiti yang kita lihat ialah Hang Tuah seorang yang jujur dan amanah. Jujur ini bila kita dapat satu benda, kita jaga dengan baik. Kita jangan hebahkan, kita pertahankan amanah. Itu amanah dan jujur. Okey, contoh yang ada pada Hang Tuah yang ditunjukkan pada diri Hang Tuah untuk kualiti bagi jujur dan amanah ini, dia menjalankan tugas yang dimanahkan dengan jujur. Maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Kalau kata dia perlu menjaga perairan Melaka, jadi dia akan jaga betul-betul. Tak ada orang kata bias ataupun dia membezakan. Contohnya kalau dia baik dengan pedagang Cina, dilepaskan, tak perlu teliti. Teliti contohnya kalau dia jaga perairan, tentu orang memastikan yang datang berdagang ke Melaka itu tak ada niat yang buruk. Contohnya nak serang Melaka, nak menjatuhkan Melaka. Jadi dia akan semak betul-betul, jaga betul-betul apa yang diamanahkan, ditugaskan, dia akan buat dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya kualiti yang ada pada diri Hang Tuah, iaitu dia juga seorang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni contoh macam sekarang lah. Cikgu suruh masuk kelas, kamu masuk kelas. Cikgu suruh buat tugasan, kamu menyiapkan tugasan dengan baik. Itu orang yang bertanggungjawab. Okey, apa yang ada pada diri Hang Tuah dalam elemen ataupun aspek tanggungjawab ni, Hang Tuah sentiasa menjaga nama baik Melaka ketika bersama utusan ke negara China, India dan Turki. Ini dia ada dalam lipatan sejarah kita, kisah sejarah kita bahawa Hang Tuah pergi ke negara China membawa utusan daripada Sultan Melaka ke India dan Turki. Dan dia sentiasa menyebarluaskan perkara yang baik tentang Melaka. Dia tidak memburukkan Melaka. Malah dia cuba menarik perhatian pemerintah negara-negara tersebut supaya mengeratkan hubungan dengan Melaka. Okey. Tanggungjawab seterusnya ialah Hang Tuah juga menjaga keselamatan perairan Melaka dengan bersungguh-sungguh. Ini yang disebut tadi, jujur dan amanah, samalah. Okey. Yang keempat, Hang Tuah juga seorang yang taat setia. Ini sangat penting. Dalam rukun negara kita pun disebut mesti ketaatan pada raja. Jadi ketaatan ni penting.
Apa yang menunjukkan kita taat bukan saja kita berdiri tegak ketika menyanyi lagu negaraku, hormat pada bendera Malaysia, itu ketaatan pada simbolik. Tapi ketaatan di sini kita perlu tanam kepada diri kita bahawa jika ada sebarang perkara yang boleh menjatuhkan ketua kerajaan kita, kita mesti mempertahankan. Mempertahankan dengan apa? Dengan lidah kita. Maksudnya kita beritahulah tak betul. Dengan apa? Dengan sikap kita. Kita tidak terlalu terikut pada apa yang diberitahu. Benda itu mungkin kita siasat dahulu. Dan sebagainya kita kena buat supaya kita jangan terpengaruh sehingga boleh menjatuhkan kerajaan. Bila menjatuhkan ketua, ketua ni menjaga kerajaan kita. Jadi menjatuhkan ketua negara, samalah kita menjatuhkan kerajaan. Akhirnya boleh menyebabkan macam dululah berlakunya penjajahan. Macam mana Portugis boleh menjajah Melaka. Mesti ada orang di kalangan penduduk waktu itu, rakyat waktu itu yang ataupun siapa saja waktu itu yang tidak taat setia pada raja sehingga menyokong ataupun membantu penjajah daripada luar untuk menjatuhkan Melaka sehingga dijajah beratus-ratus tahun. Sehinggalah merdeka lah tahun 1957. Jadi sentiasa taat. Jadi ini penting pada kita juga ya. Okey, yang kelima, berani. Sudah pasti dia berani. Kalau tak berani macam mana nak menjadi orang yang hebat pada waktu itu. Contoh apa yang telah dilakukan oleh Hang Tuah dalam untuk kita bagi tahu dalam aspek berani ini ialah apabila dia berjaya menewaskan orang upahan kerajaan Majapahit. Sudah pasti ya. Kalau ikut sejarah pun para mesyuara yang membuka Melaka ini datang daripada kepulauan Kalimantan, Indonesia. Kalau sekarang ni Indonesia lah. Jadi di situ kerajaan-kerajaan awal seperti Majapahit, Sriwijaya tentu iri hati tak senang dengan kehebatan Melaka yang telah naik tiba-tiba, sedangkan mereka tahu bahawa kerajaan-kerajaan yang telah lama wujud yang hebat, contohnya Majapahit, Kedah Tua, Sriwijaya dan banyak lagi kerajaan-kerajaan lain tentu iri hatilah dengan kehebatan Melaka ini. Jadi adalah unsur-unsur yang ingin menjatuhkan Melaka dan di sinilah bukti Hang Tuah telah berjaya menewaskan orang upahan kerajaan Majapahit yang ingin menjatuhkan Melaka. Dan seterusnya Hang Tuah juga berjaya menyelamatkan bendahara Tun Perak daripada serangan orang mengamuk. Ini berlaku pada waktu Hang Tuah ketika masih dalam remaja atau kecil lagi. Jadi Tun Perak ini ketika itu bendahara. Jadi melihat kebijaksanaan dan keberanian Hang Tuah. Semua orang lari lari kelang kabut, takut dengan orang yang mengamuk, tapi Hang Tuah berani berdepan sebab dia tahu kalau dia tidak berdepan sesuatu yang buruk akan berlaku. Pada ketika itulah mungkin ada orang yang terbunuh dan sebagainya. Jadi keberanian itu dah ada pada diri Hang Tuah. Dan yang keenam, kemahiran dalam ilmu persilatan. Ini kualiti. Ilmu persilatan dulu, kalau orang dulu ni, zaman-zaman dahulu ni, berabad-abad tahun dahulu, dia satu perkara yang wajib. Macam kita sekarang ni, pergi sekolah wajib. Umur 7 tahun dah mesti kena pergi sekolah, belajar. Ini sekarang, mesti ada ilmu. Tapi dahulu ilmu persilatan, kemahiran dalam persilatan. Jadi mesti ada. Termasuklah diri Hang Tuah ni. Tetapi apa yang ada pada diri Hang Tuah ni, dia sentiasa mempertingkatkan dalam ilmu persilatan. Sentiasa belajar, sentiasa berlatih. Dan kedua, dia juga hormat dan taat pada guru persilatan. Ini penting. Dalam kita belajar, kita mesti hormat guru. Barulah ilmu yang kita dapat itu berkat dan kekal. Dan kita gunakan, niat kita gunakan ilmu itu untuk bukan nak sombong, nak tunjuk kita diri hebat, tapi untuk mempertahankan diri dan juga menjaga keamanan dan keharmonian negara kita. Itu tujuan Hang Tuah ketika itulah. Jadi tujuan kita pun sama. Kalau kita nak ambil sebagai pedoman, itulah sepatutnya yang kita ikut. Okey. Di sini cikgu nak tunjukkan sedikit video lah. Video YouTube. Mungkin murid boleh dengar kisah hantu. Okey. Cikgu nak ubah. Okey. Mari kita tonton.
persembahkan kisah Hang Tuah ya. Puas sungguh Najam. Next mana? Ui. Tok dengar. Tok Mudin nak datang hari ini. Hah? Tak mungkin. Mainan! Pakai ni dulu, Mak. Bunda cari tu kat sana. Cepat. Datuk Bendahara. Bagaimana tang minyak yang belum? Assalamualaikum adik-adik semua. Sekarang ini adik-adik sedang melihat sedutan filem Puteri Gunung Ledang. Adik-adik tahu tak siapakah watak utama dalam filem ini? Ya, betul. Jawapannya Datuk Laksmana Hang Tuah. Datuk Laksmana Hang Tuah adalah pahlawan Melayu zaman Kesultanan Melaka yang cukup tersohor di seantero Nusantara. Beliau terkenal dengan ketaatan dan kesetiaannya kepada Sultan Melaka. Bukan sekadar itu saja, Datuk Laksmana Hang Tuah juga amat berani menentang musuh. Apa kata kita lihat sedutan daripada filem Puteri Gunung Ledang ini mengenai keberanian Datuk Laksmana Hang Tuah menentang musuh. Tiada siapa perlu lakukan apa yang bukan kemahuan hatinya. Itulah keberanian Datuk Laksmana Hang Tuah. Di sini ada satu cerita mengenai pahlawan Melaka terbilang itu. Adik-adik mahu dengar ceritanya? Kisah ini dimulakan semasa Datuk Laksmana Hang Tuah berusia 10 tahun. Ketika sedang menolong bapanya memotong kayu api, tiba-tiba Hang Tuah terdengar suara orang menjerit-jerit. Hang Tuah dan penduduk kampung yang lain pun turut keheranan. Lari! Lari! Ada orang mengamuk! Habis semua penduduk kampung lari lintang pukang menyelamatkan diri. Sehingga kan ada yang terjatuh, ada yang bengkak di muka dan ada yang terluka. Suasana menjadi kalam kabut. Disebabkan itulah ramai orang segera masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi sambil menutup semua pintu dan tingkap. Peniaga-peniaga yang ada di sekitar itu pun dengan pantas menutup kedai mereka. Mereka bimbang jika mereka diapa-apakan oleh orang yang mengamuk itu. Ketika semua penduduk kampung melarikan diri, Hang Tuah tidak beranjak walaupun setapak. Di situ saja sudah nampak keberanian Hang Tuah
walaupun belum itu. Hei budak, tidak takutkah kamu akan orang yang mengamuk itu? Kata salah seorang penduduk kampung kepada hang tua. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang bertubuh sasar. Mukanya sungguh bengis dan sedang memegang sebilah keris. Hei, campakkan keris itu, kata hang tua. Cis, baiklah budak, sahut orang yang mengamuk itu. Lantas, orang yang mengamuk itu menumpuk hang tua. Hang tua yang sememangnya sudah bersedia berjaya mengelak tumpukan tersebut. Berkali-kali orang itu menumpuk dan menentang hang tua. Dengan bersahaja, hang tua berjaya mengelakkan. Sesudah ketekihan, dia sudah tidak lalu untuk menyerah hang tua. Ketika itulah hang tua menendang kakinya. Oleh kerana kuatnya tendangan hang tua, orang itu pun tersekur jatuh lalu pingsan. Setelah itu, orang-orang kampung keluar dari tempat bersembunyian mereka. Mereka memuji keberanian dan kerendahan hang tua menewaskan orang yang mengamuk itu. Ketika itu jugalah baru sahabat-sahabat hang tua, Hang Jebat, Hang Kasuri, Hang Nekil dan Hang Likiu datang. Mereka juga turut memuji keberanian hang tua. Wah, hebatlah kamu tua. Sedang asyik 5 bersaudara itu berbual, orang yang mengamuk itu pun sedar dari pingsannya. Perlahan-lahan, dia mencapai sebatang kayu. Seolah-olah mendapat tenaga baru, orang itu pun mengayunkan kayu kepada siapa saja yang berada di depannya. Sekali lagi, orang kampung bertempiaran lari. Keadaan kembali kucak-kacir. Orang yang mengamuk itu memukul dan mengentak siapa saja yang berada di sekitarnya. Habislah orang kampung. Ada yang bengkak-bengkak, lubang biji mata, pinjol di dahi dan luka di pipi. Hang tua dan sahabat-sahabatnya seinci pun tidak berganjak. Hang tua pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, biarlah aku saja yang menghadapinya. Kita bersaudara, susah senang kita bersama, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh, kata Hang Jebat. Hang tua memahami maksud Hang Jebat itu. Mereka pun menyerang orang itu secara beramai-ramai. Orang itu terperanjat dengan tindakan mereka berlima. Serang! Dengan pantas, Hang tua menangkap tangan kanan orang itu. Hang Jebat pula menangkap tangan kirinya. Hang Kasuri menangkap kaki kanan. Hang Likiu pula menangkap kaki kirinya. Hang Likiu pula menangkap lehernya. Orang itu meronta-ronta sehingga lemah. Setelah itu, hang tua dan para sahabatnya mengikat kaki dan tangan orang itu. Ketika itulah kedengaran sorakan orang-orang kampung kegembiraan setelah melihat hang tua 5 bersaudara berjaya menewaskan orang dengan keberanian hang tua dan sahabat-sahabatnya. Cerita mengenai kehebatan mereka telah sampai ke pengetahuan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Sultan Melaka. Baginda Sultan berasa amat gembira sekali kerana negeri Melaka mempunyai rakyat yang berani seperti hang tua 5 bersaudara. Oleh itu adik-adik, kita juga seharusnya mencontohi keberanian Datuk Laksmana Hang Tuah. Kejayaan takkan datang bergolek jika tiada keberanian yang mendahuluinya. Sekian saja adik-adik. Jumpa lagi.
Okey murid, kita telah melihat ataupun menonton video berkaitan kehebatan salah satu kualiti diri pada diri Hang Tuah dan juga rakan-rakannya dalam berjaya dalam memastikan keharmonian dan kedamaian di negeri Melaka ketika itu waktu peristiwa Amokan. Jadi tentu murid faham dan jelas bahawa bagaimana pemikiran dan kualiti diri yang lain seperti berani dan bijaksana dalam mengurus sesuatu perkara ataupun kejadian. Okey, jadi kita dah sampai di penghujung pembelajaran kita iaitu pentaksiran bilik darjah. Seperti biasa, setiap kali kita melaksanakan ataupun mengikuti pembelajaran dalam topik yang baru, mesti ada ujian ataupun pentaksiran yang cikgu akan laksanakan pada murid untuk memastikan bahawa murid faham dan jelas apa yang telah dipelajari. Okey. Di sini seperti biasa, murid-murid boleh merujuk soalan dalam muka surat 89, buku aktiviti sukses buku aktiviti sukses, buku warna kuning tu, sejarah KKSL tahun 4 dan seperti biasa kalau tak ada buku, murid perlu salin dalam buku latihan ataupun buku aktiviti buku kerja murid-murid masing-masing lah. Okey, apa yang biasa yang telah dibuat seperti biasa, murid-murid perlu menghantar tugasan dengan muat naik bahan tugasan itu dalam Google Classroom ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram pada nombor telefon yang tertera di sini lah. Okey, tugasannya mari kita lihat di muka surat 89 iaitu ada dua bahagian A dan B. Pertama, jelaskan kualiti diri yang dimiliki oleh Laksamana Hang Tuah. Ada 6 kualiti diri itu senaraikan. Yang kedua B, lengkapkan pernyataan berikut dengan maklumat berkaitan keistimewaan Laksamana Hang Tuah. Ada 6 juga soalan, 6 tempat kosong yang perlu diisi. Jadi cikgu harap murid boleh menjawab tugasan ini dengan baik dan menghantar mengikut masa yang ditetapkan sebelum kita belajar pada minggu seterusnya. Okey, jika ada sebarang masalah, kemuskilan, soalan nak tanya, boleh tanya dalam ruangan chat dalam Google Classroom ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Okey murid, kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang.